Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abu Bakar Syari, pengurusi tetap Perkim Kebangsaan, yang berbahagia Timbalan yang di-Pertua Perkim, naib-naib yang di-Pertua Perkim, yang berbahagia Tan Sri Muhammad Yusof Noor, Setiausaha Perkim, ahli-ahli jatuhan kuasa, dan seterusnya, perwakilan daripada bahagian-bahagian Perkim di negeri-negeri, serta juga yang badan-badan yang bersekutu dengan Perkim yang terdiri daripada gerakan di Sarawak, Sabah, dan juga orang Cina yang beragama Islam. Saya bersyukur kerana sekali lagi dapat peluang untuk bercakap dengan hadirin sekalian. Sebenarnya saya mempunyai banyak perkara yang saya ingin sampaikan kepada Mesyuarat Agung Perkim ini. Tetapi hari ini saya nak pilih hanya satu saja. Sebab sebenarnya kita menghadapi banyak masalah dalam Perkim dan juga masalah Perkim yang disebabkan oleh masalah masyarakat kita, masyarakat khususnya orang Melayu Islam di Malaysia ini. Apa dianya yang perlu kita beri perhatian? Yang menjadi masalah yang terbesar kepada Perkim ialah kekurangan wang. Tiap kali kita ada mesyuarat, kita bincang berkenaan dengan masalah wang. Hari ini pun kalau dibenarkan oleh majlis, saya lihat kita bincang berkenaan dengan kewangan selama hampir 1 jam. Berkenaan dengan 11 perkara lain tidak ambil masa setengah jam pun. Jadi masalah kewangan ini adalah masalah besar bagi Perkim. Kita sampaikan soal untuk membeli kereta van. Itu pun menjadi satu masalah yang amat besar, yang melibatkan semua bahagian-bahagian, semua negeri-negeri yang mempunyai gerakan Perkim. Wang yang diberi tidak mencukupi. Kita memberi RM50,000 untuk beli van, walaupun kita tahu harga van bukan RM50,000, tetapi pemberian RM50,000 itu mengikut kebolehan kita. Kerana kita tak ada duit, kita miskin. Kemiskinan Perkim ni bukan terhad kepada Perkim saja. Saya dapati bahawa rata-rata orang Melayu miskin. Dan miskin membawa banyak masalah. Kalau kita miskin, tetapi kita ingin membuat kerja kebajikan, tetapi nak buat kerja kebajikan pun memerlukan wang. Macam Perkim ini, tujuan kita ialah untuk berdakwah terutamanya. Untuk itu pun kita perlu wang. Untuk mengadakan pejabat, untuk menguruskan pejabat, untuk mengadakan van dan macam-macam lagi. Semuanya memerlukan wang. Dan kita tak ada wang. Kita sukar mendapat wang kerana rata-rata orang Melayu Islam di Malaysia ini miskin belaka. Ya, ada 2-3 orang yang kaya dan mereka dipohon menyumbang kepada banyak kegiatan, bukan saja Perkim. Banyak yang
menumpu kepada orang yang sedikit kaya di kalangan orang Melayu supaya mereka membuat kerja kebajikan, menderma kepada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, memberi beasiswa dan macam-macam lagi. Tetapi kemampuan mereka yang sedikit ini tentulah terhad. Sebaliknya jumlah orang kita adalah yang teramai sekali di dalam negara kita Malaysia. Orang Melayu lah yang terbanyak sekali. Tetapi mereka tidak kaya, tidak mempunyai wang. Dan ini menimbul banyak masalah. Sehingga dianya mengancam kegiatan kita dalam bidang agama pun. Pada tahun ini kita dapat kuota untuk mengejar haji. Tetapi kita tidak dapat subsidi. Ada yang tak dapat subsidi walaupun giliran mereka sudah sampai, tetapi tidak dapat pergi kerana tak dapat keluar tambahan RM10,000 supaya dianya dapat membuat kerja haji. Ini menunjuk bahawa kewangan adalah perkara yang amat penting, dan apabila kita miskin, walaupun kita kuat agama kita, pegangan kita, akidah kita, tetapi kalau kita miskin, banyak ibadat yang tak dapat kita lakukan. Ibadat bukan saja terhad kepada sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat dan membuat kerja haji, tetapi juga dalam ibadat yang disuruh, dalam desakan yang disuruh oleh agama kita supaya bersedekah dan sebagainya. Kita tidak dapat lakukan ini kerana kita miskin. Saya bercakap berkenaan dengan kemiskinan ini kerana dia ada kaitan dengan amalan kita. Kalau kita miskin, banyak yang kita boleh lakukan, tak dapat kita lakukan. Kita nak buat banyak benda-benda yang baik yang disuruh oleh agama kita. Umpamanya kita nak di masjid, kita perlu ada masjid. Kita nak masjid yang cantik. Dan masjid yang cantik, kosnya tentulah tinggi. Dan kita tak ada duit. Kita mengemis, meminta sana sini kerana kita tidak ada cukup duit untuk bina masjid yang cantik ini. Dan kita harap kerajaan lah yang akan memberi wang kepada kita. Tetapi kerajaan pun kadang-kadang tak cukup wang kerana kerajaan perlu bantu membuat peruntukan untuk banyak perkara. Kesihatan umpamanya, membangunkan negara, mengadakan jalan raya, mengadakan pelabuhan dan lain-lain yang juga penting bagi kehidupan kita. Jadi kita tak dapat bantuan yang kita nak daripada kerajaan kerana banyak pihak meminta daripada kerajaan. Tetapi sikit sebanyak itu disebabkan kita miskin. Ya, kita nak buat kebajikan. Kita nak berdakwah dalam perkim ini. Tetapi kita tidak ada wang. Dan kita berharap kerajaan lah yang akan membekalkan wang kepada kita. Apabila kerajaan tidak dapat membekalkan cukup wang, kita hadapi masalah. Untuk membeli van bagi tiap-tiap bahagian pun, kita tak mampu. Kita betul-betul miskin sehingga kita tak dapat buat kerja kebajikan sekalipun. Sebab itu saya berpendapat bahawa mencari wang, mencari kekayaan adalah satu kewajipan bagi kita. Bukan saja untuk hidup selesa, tetapi juga untuk kita tunaikan segala yang diwajibkan ke atas kita oleh agama Islam. Ini amat penting. Tetapi apakah sebabnya yang kita miskin?
Sebabnya ialah kerana kita tidak nak buat perkara-perkara yang boleh memberi kekayaan kepada kita. Orang Melayu mengutamakan kerja bergaji kerana dia tidak ada apa-apa masalah. Tiap bulan terima gaji. Tiap bulan terima gaji. Bila sudah tua, kita akan dapat pension. Jadi hidup cukup mudah. Tetapi kita tak mungkin jadi kaya. Dan kita tak mungkin tunaikan segala permintaan yang dibuat untuk kerja-kerja kebajikan, untuk kewajipan dalam pengamal agama Islam. Sebab itu kita juga perlu ubah cara kita untuk kita masuk dalam bidang ekonomi, bidang perniagaan. Kerana mereka saja yang boleh kumpul wang yang cukup untuk mereka hidup selesa, tetapi juga untuk mereka bantu segala kegiatan yang diwajibkan ke atas kita. Menderma, mengeluarkan bayaran untuk berbagai kegiatan yang perlu dilakukan oleh kita sebagai orang Islam untuk menunjuk bahawa orang Islam bertanggungjawab terhadap kemajuan agama Islam ini, perkembangan agama Islam. Tapi kalau kita tidak berniaga, kita tak mungkin kumpul wang yang banyak. Kita perlu masuk dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Ini bukanlah syarahan agama yang kita bisa dengar. Orang yang bersyarah pasal agama selalunya bercakap tentang ayat-ayat Quran dan apa yang didesak oleh agama. Tetapi soal kehidupan kita tidak diberi perhatian. Sedangkan agama Islam memberi panduan yang banyak terhadap cara hidup Islam. Dan bahagian kita dalam dunia bukan saja di akhirat. Ada bahagian kita dalam dunia. Kenapa kita diberi bahagian dalam dunia? Supaya kita dapat mempertahankan agama kita, kepercayaan kita, akidah kita. Kita tahu bahawa kita perlu memiliki wang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menyelamatkan agama kita. Hari ini kita lihat seluruh dunia, orang Islam amat tertekan. Dan di Malaysia ini juga kita dapati orang Islam selalunya menghadapi masalah kewangan. Kita perlu belajar berkenaan dengan perniagaan. Kita perlu mengambil bahagian dalam perniagaan dan perusahaan. Bukan kita tak mampu, kebolehan ada. Kalau tak cukup kebolehan, kita boleh ada latihan supaya kita dapat menambah pendapatan kita. Kalau kita sudah pun ada pendapatan yang sedikit, untuk menambah pendapatan, kita boleh tingkatkan kegiatan kita dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Ya, memang mungkin ini agak didorong oleh perasaan tamak yang ada kepada kita. Tetapi itu bukanlah semata-mata kerana kita tamak, tetapi kerana kita ada tanggungjawab sebagai orang Islam untuk mempertahankan umat Islam, untuk mempertahankan agama Islam. Apabila kita dapati orang Islam miskin, mereka kadang-kadang terpaksa tinggal negara mereka untuk mencari tempat di negara lain, negara yang bukan Islam, di mana kehidupan lebih selesa. Tetapi tidak, kita tidak berusaha untuk menjayakan diri kita di negara kita. Saya dapati bahawa kita sebenarnya tidak mengamalkan kebanyakan daripada apa yang diwajibkan ke atas kita oleh agama Islam.
agama Islam menerima Al-Quran sebagai panduan yang utama. Kerana Al-Quran itu adalah catatan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat. Sudah tentu itulah ajaran Islam yang utama. Tetapi kita lebih mirip untuk mengikut ajaran itu, ajaran ini, yang kadang-kadang ajaran itu menyeleweng dan tidak Islam. Tetapi kerana kita ikut ajaran orang tertentu, walaupun mereka mungkin berpelajaran agama, tetapi kadang-kadang lari daripada ajaran Islam, kita lebih utamakan ajaran mereka daripada apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sebab itu saya ingin sarankan supaya kita baca Quran bukan nak dengar lagu saja, bukan nak tunjuk kita boleh hafal saja, tetapi untuk kita faham apa adanya adin cara hidup Islam. Untuk ini kita perlu belajar agama Islam dalam bahasa yang kita faham. Kalau cuma kita boleh hafal dan sebut ayat-ayat tetapi tidak faham, maka kita tidak dapat panduan. Sebab itu kita dapati hari ini orang Islam menghadapi banyak masalah kerana lebih utamakan ajaran pihak tertentu daripada ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Saya mengaku saya baca Quran dalam bahasa yang saya faham. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dan saya dapati banyak yang kita lakukan itu tidak mengikut apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita menghadapi masalah, dan di antara masalah yang kita hadapi ialah kemiskinan. Di Malaysia ini kemiskinan. Di negara Malaysia yang begitu kaya, di mana ramai orang boleh cari kekayaan sehingga jadi bilioner. Orang Melayu Islam berbangga dengan keislaman mereka, tetapi mereka menjadi kumpulan yang meminta-minta sepanjang masa. Kita berasa malu. Kenapa kita begitu? Sebab itu saya ingin syorkan bahawa selain daripada menunaikan ibadat tertentu, kita juga perlu jaga keadaan kehidupan kita. Kita mesti jadi manusia yang berjaya di masa kita masih ada di dunia ini. Sebenarnya banyak sungguh nikmat yang diberi kepada kita di Malaysia yang kita tidak hargai, dan kerana kita tidak hargai, kita tidak mengguna rezeki yang diberi kepada kita dengan begitu banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebenarnya Malaysia ini adalah negara yang bertuah. Negara yang bertuah kerana kita di zaman climate change ini, penukaran iklim ini, tak banyak malapetaka yang timpa ke atas kita. Sebaliknya kita tahu negara-negara lain menghadapi banyak malapetaka. Ribut yang menghancurkan bangunan-bangunan, yang menjatuhkan bangunan, dan ramai yang terbunuh. Seperti apa yang berlaku di Syria dan Turki. Kita juga tahu ada tempat-tempat yang mana banjir yang tinggi sudah melanda negara mereka. Hari ini kita tahu ada negara yang mana hutan terbakar sehingga asap itu untuk satu kawasan yang amat luas di negara itu. Semua ini adalah malapetaka yang timpa kepada orang. Tetapi kita selamat. Kita tidak ada gunung berapi.
Kita tidak ada gelak gempa yang dahsyat seperti di Syria dan di Turki. Sebaliknya kita selamat dan kita tidak guna. Kita tidak bersyukur dengan keselamatan itu dengan menunjuk bahawa kita guna apa juga rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita, kepada bangsa kita, kepada agama kita. Kita juga dapati rakyat di Malaysia ini lebih sihat daripada rakyat di banyak negara-negara yang lain. Kita mempunyai tenaga, akal fikiran, tetapi kita tak guna tenaga, tak guna akal fikiran untuk memperbaiki kehidupan kita supaya kita tidak jadi miskin dan meminta-minta daripada orang lain. Inilah yang kita lihat. Ini menunjuk bahawa sebenarnya kita tidak bersyukur kerana ini semua adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tubuh badan yang sihat, kita mempunyai tenaga, akal fikiran, kita hidup dalam sebuah negara di mana suburnya tanah. Kalau dicucuk kayu yang mati pun akan tumbuh pokok. Ini Malaysia. Kita tidak buat kerja. Kita tidak guna tanah yang subur ini untuk memperkayakan diri kita. Sebaliknya orang lain datang dan mereka menggunakan tanah yang subur ini untuk kekayaan mereka. Untuk menentukan mereka tidak menjadi kaum yang meminta-minta. Sebaliknya kita juga mempunyai kebolehan, mempunyai segala yang diperlukan. Tanah yang subur, air hujan yang turun. Ada negara yang mana tak ada hujan bertahun-tahun sehingga megah tanah. Tetapi tidak di Malaysia ini. Di waktu ini pun, kita kalau rasa panas, iklim tu panas. Taklah sehingga di mana-mana tempat lain, kepanasan begitu tinggi sehingga ramai yang meninggal. Orang tua tak dapat hidup dalam keadaan panas iklim dan mereka tidak ada air conditioning dan lain-lain. Kita selamat daripada pertukaran iklim yang sedang berlaku. Tetapi apakah kita bersyukur dengan itu? Dan kita menggunakan peluang kita untuk memperbaiki kedudukan kita supaya kita tidak menjadi kaum yang meminta-minta sepanjang masa, yang tidak ada wang sendiri. Bukan kerana tak boleh, kerana tak nak. Bukan tak boleh, tak nak. Kita punya tenaga, kita punya akal fikiran sama dengan orang lain. Tetapi kita lebih rela untuk mendapat bantuan daripada pihak lain secara percuma. Untuk perkim ini pun kita bergantung kepada kerajaan. Kalau kerajaan tidak memberi 10 juta setahun, kita tak boleh berfungsi pun. Perkim tak boleh berfungsi. Sebaliknya ahli perkim banyak, ramai. Kita bukan begitu miskin sehingga tak ada 1 sen pun. Kita ada duit. Saya secara seluruh telah cadangkan. Kalau tiap ahli perkim membayar RM1 sebulan, kita sudah ada cukup duit untuk mentadbirkan perkim. RM1 sebulan, RM12 setahun. Dan sekarang ini ada cara-cara baru untuk mengumpulkan wang. Kita hanya perlu menekan satu butang atas kita punya telefon bimbit, duit itu akan masuk dalam tabung pergi. Itu boleh dilakukan. Tetapi tiap kali kita bersidang, soal tak ada duit akan dibangkitkan. Kita nak beli van, tak ada duit. Kita nak ada mesyuarat, tak ada duit. Kita nak ada buat kerja kebajikan, tak ada duit. Selalu soalnya tak ada duit.
Kalau kita tidak selesaikan masalah kemiskinan kita, maka akan tersikit sebanyak, akan terhakis pegangan kita kepada ajaran Islam. Hari ini pun kita tunaikan hanya separuh saja daripada apa yang diwajibkan ke atas kita sebagai orang Islam. Sebaliknya kita menjadi satu kumpulan yang meminta-minta. Saya minta maaf kerana saya bangkit ini bukanlah satu syarahan agama, tetapi agama ada kaitan dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak ada, agama pun tidak ada. Agama ada kerana ada penganutnya. Tetapi kalau penganut agama Islam yang bahagia ini tidak guna segala yang dikurniakan oleh Tuhan kepada kita, itu menunjuk bahawa kita tidak menghargai apa yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya berpendapat bahawa PERKIM mesti cari jalan supaya bebas daripada keperluan meminta-minta. Kita bukan tak ada duit. Saya yakin tiap seorang yang ada dalam ini ada RM1. Ada yang tak ada RM1. Cuma RM1 saja. RM1 satu bulan, tak boleh. RM12 satu tahun, tak boleh. Tapi ada yang cadang kata, tak payahlah kutip yuran. Kita, bila dia masuk, kita kena dia bayaran, lepas tu jangan kutip dah. Kalau tak kutip yuran, kita tak ada duit lah. Bermakna kita minta-minta lah. Dan kita minta yang kita tak boleh dapat. Kadang-kadang kita minta kepada ibu pejabat, peruntukan. Bagilah peruntukan untuk membeli van dan sebagainya. Tapi jangan soal apa yang kita gunakan, cara yang kita gunakan duit itu. Saya harap kita sudah dewasa. Mungkin tak berkeupayaan lagi. Tetapi sekarang ini kita dapati anak kita sekarang tidak dididik seperti anak orang di zaman dulu. Dahulu ibu bapa mengajar anak tentang apa yang baik, apa yang tidak, apa yang haram, apa yang halal dan sebagainya. Tetapi sekarang ini ibu dan bapa bekerja. Tak ada masa yang baik untuk mengajar anak. Tetapi pihak kerajaan pula tidak memberi pelajaran tentang budi pekerti, tentang nilai hidup di dalam sistem pelajaran kita. Jadi anak kita membesar dengan membelajar nilai hidup bukan daripada ibu bapa, bukan daripada sistem pelajaran, tetapi daripada kawan-kawan mereka. Kalau mereka berkawan dengan mat rempit, mereka jadi mat rempit lah. Dan kemudian daripada itu kita dapati sekarang ramai yang tak nak bekerja, yang bergantung kepada ibu bapa, yang terlibat dengan dadah. Yang terlibat dengan dadah kita dapati ada yang sampai ke tahap membunuh ibu kerana tak dapat duit untuk dadah. Apakah yang kita lakukan? Saya berpendapat bahawa mencegah penggunaan dadah ini juga satu kewajipan kita sebagai orang Islam. Tetapi tidak ada satu gerakan pun secara serius. Sebaliknya kita berbincang tentang pengurusan gerakan kita, kekurangan kita dan sebagainya. Saya tak berminat nak bercakap berkenaan masalah lain seperti dadah dan sebagainya. Tetapi punca segala-gala masalah kita ialah kemiskinan kita. Dan kemiskinan kita datang daripada keengganan kita bekerja kuat untuk mencari, bukan saja mencari makan. Di Malaysia ini kita cukup makan. Tetapi kita juga untuk
perlu mengumpul lebih banyak wang untuk kerja-kerja kebajikan yang perlu kita lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap sikap Perkim akan bertukar. Janganlah kita jadi kumpulan seperti lain-lain kumpulan juga yang sepanjang masa berharap bantuan. Bantuan daripada kerajaan, subsidi daripada kerajaan, nak berniaga pun dapat. Ada yang berpendapat bahawa kalau dihentikan perniagaan orang lain, maka barulah dia yang boleh dapat keuntungan. Jadi apa rezeki orang lain mesti dihapuskan supaya dia dapat banyak untuk diri dia. Itu bukan caranya. Sebenarnya dalam usaha kita untuk berlawan, bersaing dalam bidang ekonomi, mesti ada orang lain yang akan bersaing dengan kita. Kita kena terima hakikat ini supaya kita dapat menjadi lebih cekap dalam bidang perusahaan dan perniagaan, menambah pendapatan kita supaya kita tidak lagi menjadi puak yang selalunya meminta-minta. Seolah-olah kita ini adalah pengemis. Dalam negara kita yang kaya ini, kita jadi pengemis. Meminta-minta daripada pihak itu dan pihak ini. Saya seringkali meminta bagi pihak banyak orang, tetapi orang yang boleh memberi bantuan pun sudah bosan dengan permintaan daripada saya. Mereka tak lagi larat nak bagi duit bantuan. Kadang-kadang untuk macam-macam kerja kebajikan. Nak diri masjid, nak diri madrasah, nak ada perjumpaan itu, perjumpaan ini, macam-macam. Tetapi kita tak ada duit. Cadangan kita sekarang ialah kita perlu menggunakan digital sistem ini untuk memperluaskan kegiatan dakwah kita. Tetapi itu juga memerlukan wang. Saya tak tahu daripada mana wang itu akan datang. Sebenarnya saya berpendapat bahawa ahli-ahli Perkim mampu mengumpul banyak wang untuk urusan kerja-kerja dakwah kita seperti yang dikehendaki oleh Perkim apabila dianya ditubuh oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi itu sajalah pesanan saya, dan dengan ini saya dengan sukarela meresmikan mesyuarat agung kita. Sekian, terima kasih.